Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Antara perkara yang sering kita lihat dalam musim pilihan raya adalah adegan menunding jari, baik dari gabungan parti A maupun gabungan parti B atau C. Masing-masing menyalahkan pihak lawan supaya parti mereka dilihat sebagai hero dan juara rakyat. Yang peliknya, tiada satu suara pun yang mampu bertanggungjawab dan akur bahawa mereka pernah tersilap. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahawa legitimasi kuasa wajib dipertahankan selagi ketua negara melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, menjaga kemaslahatan rakyat dan tidak menimbulkan kerosakan kepada rakyat. Oleh sebab pemimpin itu juga manusia, kelebihan dan kekurangan hendaklah ditegur dengan nasihat yang baik, dan ulama' berperanan besar melakukannya bagi mengelakkan lebih banyak kerosakan. Namun, usaha menjatuhkan pemimpin dengan cara anarki adalah satu tindakan yang kejam. Ini kerana akhirnya musibah akan menjadikan rakyat berantakan dan negara huru-hara. Dalam hal kekuasaan, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa kekuasaan dan kekuatan yang ada dalam diri seorang pemimpin mestilah berteraskan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin mestilah mengakhirkan kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya dan mendahulukan keperluan rakyat. Apabila seorang pemimpin sanggup menipu rakyatnya demi kekuasaan atau jawatan yang digenggamnya, maka sesungguhnya ia mempertaruhkan institusi negara menuju kemusnahan dan kerosakan yang bakal menimpa. Punca pemimpin rosak ialah kerana dikuasai oleh duniawi yang membutakan mata hatinya sehingga tidak akan mampu melayan dan mendekati rakyat kecil. Salah satu faktor penting dalam kejatuhan kuasa atau tamadun dunia ialah berpunca daripada harta. Ibn Khaldun, bapa sosiologi dan sejarawan tersohor, berpendapat kekuasaan berkait rapat dengan godaan, kemegahan, harta dan wanita. Justru, sejarah banyak merakam jatuh bangun pelbagai bangsa seiring dengan kemampuan dan ketidakmampuan pemimpin dalam menghadapi sebarang godaan kekuasaan. Apa yang diluahkan oleh Ibn Khaldun ternyata berlaku dalam masyarakat hari ini. Ibn Khaldun menyaran kepada penguasa atau pemimpin yang berkuasa agar berhati-hati ketika menjalankan tugas. Beliau yang juga pernah dilantik sebagai elit pemerintahan memperhatikan fenomena ini berlaku sejak zaman-zaman sebelumnya, iaitu kekuasaan secara automatik mengandungi godaan. Menurut Ibn Khaldun lagi, ada 3 jenis godaan. Yang pertama, godaan terhadap kemegahan diri apabila sering disanjung dan dipuja. Ia sesuatu yang sukar untuk ditinggalkan. Justru, pemimpin seperti ini sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan kekuasaan yang ada padanya. Kedua, godaan berkaitan dengan harta dan wang. Entah kenapa, jika seseorang itu memiliki kekuasaan, harta dan wang itu bagaikan datang ke rumahnya secara benar atau tidak benar. Soal agama bukan lagi menjadi sandaran. Sebaliknya, harta dan wang itu merupakan jaminan untuk dia mempertahankan kekuasaan itu. Ketiga, kekuasaan itu menggoda seorang pemimpin dalam bentuk wanita. Apakah diberikan oleh orang lain ataupun dicari sendiri, namun ada saja wanita yang turut dalam godaan ini. Dalam konsep politik, prinsip tanggungjawab bersama atau collective responsibility wajib dijadikan asas membentuk keyakinan rakyat. Dalam Islam sendiri, mempunyai banyak contoh bagaimana di zaman Rasulullah SAW seseorang yang menganggap dirinya layak dilantik tidak dilantik sebagai pemimpin. Misalnya, baginda pernah menolak permintaan Abu Zar walaupun beliau berusaha melobi mendapatkan jawatan sebagai gubernur. Baginda memilih orang lain berdasarkan kelayakan dan keupayaannya melaksanakan prinsip tanggungjawab bersama membangunkan Islam. Berdasarkan etika politik Al-Ghazali, prinsip kemaslahatan rakyat merupakan asas pentadbiran yang utama. Dalam politik, tidak wajar sebuah kapal mempunyai banyak nakhoda kerana perbezaan pendirian boleh membawa padah kepada rakyat dan negara.
Para pemimpin harus berpegang teguh kepada peringatan Imam Al-Ghazali bahawa kekuasaan dan kekuatan yang ada dalam diri seorang pemimpin mestilah berteraskan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.